السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا.
كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Pernah tak kita ada masalah? Kadang-kadang kita pergi belajar tapi kita tak faham-faham. And kadang-kadang kita belajar dah banyak dah ni, tapi kita tak tahu pun kita dapat apa. Dan kadang-kadang kita belajar je tapi impact perubahan tak ada dalam hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan tuan-tuan dan puan-puan saja yang menghadapi masalah ini. Saya pun hadapi masalah yang sama. But then I found this formula. Saya jumpa formula ini. Jadi kami nak kongsikan bersama. Bukan saya sahaja daripada Easy Ngaji, tetapi dengan sahabat saya Ustaz Abdul Hadi, okey, yang memang pakar dalam bidang Al-Quran ini, yang mengajar hampir 1000 pelajar. Okey. Sudah melalui pelbagai seminar. Kami nak kongsikan apa sebenarnya? Okey, kami daripada Easy Ngaji nak kongsikan secara percuma. Kita nak get back to the basic. Okay, kita nak patah balik sebelum kita teruskan lagi perjalanan kita ke hadapan tanpa hala tuju, tanpa sebab yang sebenar, tanpa tujuan yang betul. Okay, kita nak patah balik pada titik mula kita. Kita nak fahamkan apakah konsep asas dalam belajar yang menjadikan kehidupan kita ni kehidupan yang berilmu. Okay? Yang menjadikan kehidupan kita ni adalah kehidupan yang berilmu. Kenapa penting sangat kehidupan yang berilmu ni? Sebab kehidupan yang berilmu ni akan menjadikan hidup kita lebih baik. Bukan sahaja dekat dunia, tapi dekat akhirat nanti. So, nak jadi orang hebat, kena ada ilmu. Nak jadi orang hebat, kena ada ilmu. Okay? So, kita nak fahamkan semula. Kita nak get back kan tadi, daripada titik mula. Kita nak fahamkan semula kenapa kita belajar. Bagaimanakah cara kita belajar sebelum ini? Dan apakah perkara yang perlu kita buat bila kita belajar? Okey, ini bukan sahaja untuk beginner. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan sahaja untuk beginner yang baru nak start belajar Al-Quran ke, ataupun nak belajar apa-apa pun dalam hidup dia. Tak kisah. Ilmu ni kan bercabang dia luas. Okey? Tetapi ini untuk semua orang fahamkan balik konsep asas. Tak kisahlah beginner ke, intermediate ke, advance ke. Jom bersama kami kita kupas balik ataupun kita kongsikan semula. Apakah konsep asas tersebut? Kita nak buang stereotip negatif. Kita nak buang persepsi negatif pasal belajar ni. Okey? Belajar bukan zaman masa kita sekolah je, bukan zaman masa kita sekolah menengah je, bukan zaman kita universiti je, tidak. Tetapi belajar ini adalah satu proses yang tidak akan pernah habis.
satu proses yang tidak akan pernah habis. Jom, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan ni, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan ni adalah manusia yang terpilih untuk mendengar dan melihat video saya pada hari ini. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan bersama kami dalam M4B yang kita panggil dia sebagai mengaji for beginner pada 27 November 2021 daripada 8.30 pagi sampai 1 tengah hari. Tak lama pun tuan-tuan dan puan-puan. Tak lama pun sebab ada banyak yang kami akan kongsikan. Jadi saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan join M4B ini pada 27 November 27. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah saja nak kena daftar ke, nak kena klik link ke dan sebagainya, mudah saja. Klik sahaja link Telegram yang kami telah letakkan dekat atas ataupun dekat bawah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom bersama kami dalam mengaji for beginner. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan lah yang saya akan jumpa, saya dan Ustaz Adi akan jumpa dalam mengaji for beginner pada 27 November ini. Okey, kita dah penghujung tahun tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita jadikan tahun 2022 adalah tahun yang lebih baik untuk kita semua. InsyaAllah. Assalamualaikum dan bye-bye. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Sehat ke? Jadi alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita masih lagi diberi nikmat iman dan Islam terutamanya. Kemudian nikmat udara yang segar, segala nikmat yang kita miliki pada hari ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur ke atas segalanya. Jadi sama-sama tuan-tuan dan puan, kita bermuhasabah pada pagi ini, betulkan niat semula sebelum kita meneruskan pengajian kita. Dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih di atas komitmen dan semangat anda pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, Yaumul Barakah, hari yang penuh keberkatan. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan teruskan support kami di Izin Ngaji ini dan jangan lupa untuk sharekan dahulu live pagi ini tuan-tuan dan puan. Dan kepada mereka yang dah share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau nak share lagi pun boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Kita sebarkan ke pelosok alam, insya-Allah. Boleh ke tak boleh? Kerana pengajian ini hanyalah percuma tuan-puan dan kita open kepada sesiapa sahaja yang baru nak mula ke, yang nak ulang kaji balik pembelajaran sebelum-sebelum ni, ataupun nak refresh balik pembelajaran di sekolah suatu ketika dahulu ke. Jadi live kita ini ataupun slot sharing tajuk kita ini terbuka kepada sesiapa sahaja. Jadi tanpa anda tak adalah kami, betul tak? Jadi kami perlukan sokongan anda semua, kerja anda semua, kerjasama anda semua untuk tolong sama-sama kita sebarkan pengajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah, tadi ada dengar sikit intro video daripada Encik Ifan kan. Jadi adakah anda semua sudah bersedia untuk kita punya program esok dalam mengaji for beginner? Jadi saya pun mengharapkan perkara yang sama. Saya harap tuan-puan yang berada, yang sedang menonton saya, yang sedang mendengar saya bercakap ini, saya harapkan esok kita akan bersua kembali dalam slot mengaji for beginner. Okey, tiada yuran tuan-puan, boleh ajak sesiapa sahaja. Okey, cuma syaratnya kena masuk dalam grup Telegram tu dahululah, kerana untuk dapatkan akses Zoom meeting tu nanti melalui grup Telegram tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz sudah bersedia. Baik, Alhamdulillah. Saya harap semua dalam keadaan ceria pagi ni tuan-puan. Kalau boleh senyum-senyum, walaupun saya tak nampak tuan-puan, teruskan senyum. Berikan senyuman yang manis. Boleh?
Walaupun saya tak nampak tuan-puan, tapi saya dapat merasainya. Cik wah. Gitu. Baik, jadi bagi memberkati pertemuan kita pagi ini, tuan-tuan puan, bolehlah bersedia dengan Quran masing-masing. Sekali lagi kita akan baca surah Kahfi macam biasa, ayat 1 hingga 10. Kemudian bacaan semasa kita boleh tengok di bawah ni. Alhamdulillah hari ini kita berada pada episod 207 dan bacaan semasa kita surah Ali Imran ayat 118. Hari ini satu ayat je tuan-puan. Hari ini kita nak kena short sikit. Ada sebab saya ada hal sikit nak kena uruskan. Kemudian muka surat 65. Siapa ada masaf boleh buka lah. Okey. Senyum kemewek. Apa tu Puan Nazrina? Tak faham lah. Tak faham tu term kemewek tu. Apa maksud dia? Sudah senyum ni Ustaz. Okey, baik, Alhamdulillah. Jadi jom sama-sama kita mulakan pengajian kita pagi ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
thumma alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, kita dah selesai dah bacaan pembuka dan bacaan istighfar sebentar tadi. Baik. Jadi kita teruskan untuk bacaan semasa kita. Sorry, belum lagi bacaan semasa. Kita pergi pada bacaan kafi dulu. Okey, ayat 1 hingga 10 insya-Allah. Sebentar ya, saya bukakan slide dahulu. Siapa yang ada Quran sendiri boleh buka Quran sendiri insya-Allah. Siapa yang tak ada, mungkin ada di luar, maksudnya di luar rumah ke ataupun dalam kereta ke. Cuma kalau ada yang tengah memandu tu hati-hatilah ya. Mendengar boleh, dengar je, jangan tengok, bahaya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sedia tuan-puan? Kalau buka Quran muka surat 293. 293 untuk surah Kahfi. Kita baca ayat 1 hingga 10 sahaja. Sahabat-sahabat yang baru masuk, teruskan share dahulu. Bantu saya untuk share dahulu. Tadi Puan Nazrina ada jawab Apa tadi jawab itu? Saya tanya kan, lepas tu tak ni. Oh, hilang dah komen tu. Maksudnya senyum melebar lah. Kemewek. Apa dah sebut tadi? Lupa pula. Kemewek. Alhamdulillah. Dapat apa? Mufradat baru. Ni apa? Vocab baru. Baik, Alhamdulillah. Baik, saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. Ni sambil-sambil saya baca komen ni. Putih sesuci. Ada lawak lah komen-komen ni. Betul lah kata mak saya. Dia kata, kamu ni kalau buat live ni orang tengok apa, atas bawah kata. Bila tengok komen ni gayanya, betul lah kata mak saya tu. Kan? Habis-habis semua dia tengok ni tu. Okey, tapi tak ada apa pun, insya-Allah okey-okey je. Baik, so tuan-tuan dan puan dah bersedia? Kita nak mulakan apa pun fokus pada bacaan kita dahulu. Stop dulu untuk komen. Kita nak fokus pada bacaan. Baik. Jom kita mulakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik. Alhamdulillah. Kita dah selesai tuan-tuan dan puan. Suara ustaz macam suara pak saudara. Macam pak saudara. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita dah selesai bacaan untuk surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Jadi insya-Allah kita teruskan untuk bacaan semasa kita hari ini, tuan-tuan dan puan. Hari ini kita sambung satu ayat sahaja ya. Ya ayyuhallazi tu sampailah yang saya letakkan star tu, in kuntum taqilun. Hari ini satu ayat je, 118. Boleh? Jadi insya-Allah jom sama-sama kita baca dulu ayat 118 ini. Kita baca sama-sama Tuan-puan boleh scan dulu, tengok dulu ayat. Ingat pesan saya sebelum ni, sebelum kita nak memulakan bacaan, tuan-puan boleh scan dulu ayat ni. Tengok sekali lalu macam ni kan. Kita tengok dulu. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Kan? Tengok dulu. Kita scan dulu sekejap. Lepas tu baru baca. Kita nak tangkap dulu. Ada punya huruf-huruf tu. Ada yang susah ke? Kalau ada yang susah, kita tengok dulu macam mana bunyi dia. Kan? Nanti lama-lama kita biasalah. Boleh nah? InsyaAllah. Tengah scan ustaz. Baik, mantap. Kita mulakan InsyaAllah. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Kita mula 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, dah selesai dah. Pendek je kan ayat dia. Satu ayat, pendek lah. Jadi insyaAllah jom kita terus pada sesi bedah membedah. Saya harap semua dalam keadaan bersedia. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. Baik, di sini tuan-tuan dan puan kita tengok ya tu mak asli pada asalnya. Kemudian dia berjumpa dengan huruf hamzah yang bertiang. Betul tak? Dia jumpa hamzah yang bertiang. Jadi kat sini jelas bahawa hukum kalau kita tengok dari sudut ciri-ciri dia, peletakan hamzah ataupun penulisan hamzah tu menunjukkan bahawa ini adalah mad jaiz munfasil. Tetapi mungkin ada yang keliru. Ataupun mungkin ada yang mengatakan ini mad wajib muttasil. Atas faktor apa? Kerana melihat bentuk penulisannya seakan-akan dalam satu kalimah. Maksudnya pertemuan tu berlaku dalam satu kalimah. Jadi kat sini tuan-puan, dari sudut hukum mad jaiz munfasil. Tapi dari sudut bacaan, kita nak baca tu sama seperti mad wajib muttasil, yang mana kita tak boleh berhenti pada ya itu. Siapa yang dah belajar hukum mad jaiz munfasil tahulah syarat-syarat dia kan. Kalau berhenti ataupun kita kata tidak meneruskan bacaan, maka dia akan kekal dengan dua harakat. Tetapi di sini kita baca seperti mad wajib muttasil, dan dari sudut hukum dia tetap mad jaiz. Jadi sebab tu sebahagian ulama meletakkan hukum di sini mad jaiz munfasil hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi. Ada beberapa perkataan lah yang terlibat ataupun yang dikategorikan hukmi ni. Hukmi ni maksudnya hukum. Maknanya bila diletakkan istilah hukmi ni, maksudnya nak mentakkidkan lagi, nak meyakinkan kita lagi bahawa ini adalah mad jaiz. Walaupun rupa pandang bila kita tengok macam mad wajib, tapi dia mad jaiz. Tetapi dengan satu kefahaman yang baik boleh menghilangkan rasa kekeliruan tu. Apa dia? Dengan melihat rupa hamzah ni. Sebab hamzah ni bertiang. Itu sahaja. Okey. Siapa yang kelas kita fresh lagi lah benda ni, kita baru belajar hari Selasa itu kan. Jadi insyaAllah dan sahabat-sahabat lain yang sedang menonton ni mudah-mudahan fahamlah apa yang saya cuba sampaikan. Jadi kadar harakat sama saja 4 ataupun 5 harakat, dan hukum tadi kita sebut mad jaiz munfasil. Ya ayyuhallazi. Ayyu. Huruf ya yang bersabdu pastikan kita kemaskan bunyi dia sebaik mungkin. Jangan abaikan rokhawah pada ya, suara yang mengalir. Dan yang paling penting bila kata dah suara mengalir tu, jangan tahan dia lah. Macam mana tahan? Ya ayyu. Tertahan suara tu, melekat. Ayyu, biarkan mengalir. Itu rokhawah pada huruf ya.
Kemudian ayyuhallazi, hallazi di sini idgham syamsi. Okey, idgham syamsi ataupun ALS lah, alif lam syamsiyah. Hallazina, zi dua harakat mat asli MA, dan jangan lupa tuan-puan, zi ni kita keluarkan sedikit hujung lidah kita. Ya ayyuhallazina zi mat asli, ya mat sebelumnya baris bawah. Kemudian amanu, kat sini mat badal, alif mat yang sebelumnya hamzah berbaris atas, maka disebut mat badal. Dan syaratnya yang lain berada di awal kalimah, di awal perkataan amanu. Tu bunyi di depan kan, so kita kata ianya berada di awal kalimah. Baik, manu, nu mat asli, waw mat sebelumnya baris depan. La mat asli, alif mat sebelumnya baris atas. Tattakhizu, tatakhi, kha, khi, khu. Baik, untuk huruf kha ni bersifat isti'la selama-lamanya. Jadi nak tak nak, apa jua keadaan pada huruf yang bersifat isti'la ni pastinya akan tebal. Dia tak ada istilah nipis sedikit ke ataupun takkan disebutlah istilah nipis tu. Okey, boleh jelas tuan-tuan puan? Huruf kha. La tattakhidhu, khi, 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 kha, khi, khu. Jadi memang kita akan rasa huruf kha yang berbaris bawah dia tak samalah level tebal dia dengan baris atas. Tapi kita takkan sebut dia nipis. Kena ingat tu. La tattakhidhu. Bila kita sebut khi, pangkal lidah juga kena naik. Kalau tak naik, dia jadi tattakhi, khi. Tattakhidhu, khi, 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 khi. Kita boleh bezakan. Cuma kena hati-hati tuan-puan kena hati-hati supaya tidak terlalu kita sebut berlebihan. Contoh, amanu la tattakhidhu, khui, dia jadi khuizu. Tujuannya apa? Sebab nak tebalkan. Jadi tidak perlu sampai ke tahap itu. La tattakhidhu bitana. Boleh? La tattakhidhu, cukup angkat pangkal lidah kita. Tidak perlu sampai takhwi, muncung bibir siap. Jadi elakkan gaya baca yang begitu. Seterusnya zu ni mat asli, waw mat sebelumnya baris depan. Saya kalakan dulu. Amanu la tattakhidhu. Okey, ni huruf ziyadah tak perlu bacalah. Huruf ziyadah ada alif dan bulat di atasnya tu, ada pada tulisan sahaja, tiada pada bacaan. Biltanatam, ta tebal. Ni tebal. Huruf ta bilta. Biltanatam, biltanatam min dunikum. Biltana, ta kena jaga tebal. Ta kena jaga tebal lah, sebab ta ni bersifat tebal. Natam, tanwin bertemu mim. Okey, untuk tanwin bertemu mim hukumnya idgham bi gunnah, IBG. Idgham bi gunnah kamil. Biltanatam. Tuh. Kan? Kita kena dengung secara sempurna kamilah. Min dunikum. Nun mati bertemu dal, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dal, ikhfa hakiki. Sembunyikan nun mati, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Apabila bertemu dengan huruf dal, huruf dal ni bersifat nipis, maka dengung di sini juga nipis.
min dunikum bitanatan min dunikum. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik. Dua harakat mat asli. Kemudian nikum mim mati bertemu lam izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Kum IZS. La mat asli. Ya lu mat asli. Untuk hamzah ni pastikan kita tahan suara betul-betul. La ya. Ingat hamzah yang mati tuan-puan, bila kita jumpa dalam Quran, pastikan kita sempurnakan sifat syiddah tu. Wujudkan syiddah itu. Apa itu syiddah? Suara yang tertahan. La ya lunakum. La ya lunakum. Cuma tak perlu terlalu menonjol sangat ataupun nak nampakkan sangat tertahan tu. La ya lu. Jangan buat bunyi terkejut. Biasa je. Cukup bunyi itu tertahan, suara hamzah tu tertahan, selesai. Itu saja. La ya lunakum khaba. Mim mati bertemu kha. Kat sini izhar syafawi IZS. Khaba ba mat asli. Kalau kita berhenti la ni dah jadi ma'iwat, macam tadi kita berhentikan kat situ. La ya'lu nakum khabala. Dia akan jadi ma'iwad. Gantilah bunyi iwat ni, maksudnya ganti. Bunyi tanwin jadi bunyi mad, dua harakat. Khabalan jadi khabala. Begitu. Boleh. Baik. Untuk kha tadi tebal khaba ba mat asli macam biasa. Tapi kalau kita sambung ni lau khaba lau waddu ma'anitum, kan? Dia akan jadi idgham bi gunnah. Kalau sambung idgham bi gunnah lah. Jadi kita tulis kat sini IBG lah tuan-puan, kan? Kalau kita berhenti jadi ma'iwat, itu je. Maksudnya kena jelas lah. Waktu berhenti dia jadi ma'iwat. Kalau sambung dia jadi idgham bi gunnah naqis. Idgham bi gunnah naqis. Idgham masuk dalam waw tu. Khabalau. Tu masuk. Bi gunnah dengan dengung, dua harakat kadarnya. Dan erti kata lain sebenarnya unsur dengung tu sendirilah. Bi gunnah ni bukan maksudkan tentang kadar tu sebenarnya. Okey, bukan maksudkan tentang dua harakat tu, tapi nak fokuskan pada ada unsur bunyi dengung pada hidung kita tu. Itu maksud bi gunnah. Kemudian waddu mat asli. Waddu mat asli. Anitum. Untuk mim bertemu qaf, mim mati bertemu qaf, izhar syafawi. Waddu ma'anitum. Mim mati bertemu qaf, kan? Jadi yang bunyi macam ni tuan-tuan, saya lupa nak sebut kat sini la ya'lunakum. Ni salah bulat pula. Ni nakum. Mana lagi? Anitum. Bunyi semua yang jenis tum, kum, tum. Ni semua kita kena kontrol supaya tidak berlaku bunyi yang mengiring ke, kan? Bagi disiplin bunyi dia. Selalu saya istilahkan apa? Bagi disiplin, kemaskan bunyi. Min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anitum. Kalau kita kurang kemas, dia jadi la'anitum. Anitum ya'lunakum dinikum. Kom, hantu kom, contoh. Jadi kum, K-U-M. Boleh tuan-tuan
Baik, kita teruskan lagi. Qad badatil baghdha. Qad. Baik, untuk dal yang sukun ni, dal yang mati ni kan, ada qalqalah ni. Boleh. Qalqalah sughra, lantunan kecil. Anittum qad badatil baghdha'u min til badatil alif lam qamariyah bagh. Minta maaf tuan-puan, nak sebut ghain batuk pula. Untuk huruf ghain ni dia bersifat isti'la. Jadi kita kata tebal lah, huruf yang tebal. Jadi nak rasa tebal ni kena angkat pangkal lidah. Itu je kunci dia tuan-puan. Mana-mana kalau tuan-puan belajar talaqi kan, bila ustaz-ustazah kata cuba tebalkan ghain ataupun huruf-huruf yang terlibat lah. Jadi set dalam kepala kita ni apa dia? Bila dengar je maksud tebal ni, istilah tebal ni, maknanya terangkat pangkal lidah. Itu je. Peranan besarnya di situ. Boleh, tuan-tuan dan puan? Baik. Qad badatil baghdha. Baghdha. Untuk ghain ni dia bersifat tawassut, bersifat rakhawah tuan-puan. Ya, bersifat rakhawah. Jadi kena jaga dan hati-hati. Dia memang bukan kesalahan besar pun kalau kita tak sempurnakan sifat. Cuma yalah, kita kan nakkan bunyi yang orang tak apa sehabis baik lah kita buat kan. Nak kata sempurna pun kita pun tak tahu tahap sempurna tu macam mana. Kan, apa nilai bagaimana kita nak mengukur nilai kesempurnaan tu. Jadi kita bukanlah kata nak sempurna, tapi kita nak orang tak apa mampu buat sehabis baik. Begitu. Jadi ghain ni mungkin ada yang buat bar ataupun dengar tak dengar je baghdha. Tapi kebiasaan pengalaman saya sebelum ni, kalau dengar orang sebut kat sini, biasa bunyi macam ni lah. Qad badatil baghdha. Bila kita baghdha, tuan-puan perasan tak? Dia efek dia kat huruf dha ni sekali. Itu cantik kalam Allah ni. Mukjizat kan? Qad badatil baghdha. Kita longgar kat sini, automatik longgar kat sini. Sebab sekarang ni dalam satu kalimah ni berhimpun dua huruf yang tebal kan? Baghdha. Itu rosak kat sini, ada kesan kat sini sekali. Kalau kita jaga elok, qad badatil baghdha'u min, kan? Mungkinlah elok ataupun kemas sikit bunyi dia. Jadi hati-hati. Kalau longgar sini habis. Saya tak pasti tuan-puan setuju ke tidak. Cubalah buat huruf ghain ni kita lemah, tiba-tiba nak angkat balik dha ni. Susah. Qad badatil baghdha. Kan? Nampak? Itu kata bila kata kalamullah ni, kalam Allah. Susun cantik. Kalimah tu sendiri dah cantik tah. Baghdha. Kan? Qad badatil baghdha. Lagi tak cantik. Ghain tebal, dha pula nipis. Ataupun ghain tebal, dha nipis. Baghdha. Ataupun kita kata macam ni. Ghain nipis, dha pula tebal. Cuba buat. Tuan-puan kena rasa pengalaman bunyi-bunyi yang kurang baik ni, supaya kita terhindar lah. Itu tujuan kita belajar tu. Qad badatil baghdha. Dia susah tuan-puan. Dia macam ada unsur buat-buat. Dia ada unsur buat-buat. Jadi insyaAllah fahamkan terlebih dahulu apa sifat dan paling utama sekali makhraj dia lah, huruf ghain kan. Kat mana makhraj dia? Ni, bahagian hujung kerongkong. Itu je penentu dia, insyaAllah. Selebihnya atas kerajinan kita lah, sejauh mana kita praktik benda tu. Tak maulah kita lekat teori je dalam kepala kita, ilmu teori. Jangan lupa ilmu bacaan itu, praktikal tu
sangatlah penting. Okey, kita sambung. Huruf dad juga tebal. Huruf dad. Qad badatil baghdha'u min. Untuk dha ni tuan-tuan kita tengok huruf mat dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi kat sini mat wajib muttasil kadar 4 ataupun 5 harakat macam biasa. Min afwahihim. Nun mati bertemu Nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah kat sini izhar halqi. Nun mati bertemu hamzah. Wa ma asli afwahihim. Afwahihim. Ha ni bagi jelas kedengaran bunyi dia. Min afwahihim wa ma tukhfi sudur. Wa ma mim mati bertemu waw ni izhar syafawi. Nama ni baru asli lah. Min afwahihim. Ingat kemaskan him. Hihim. Beza tu. Hihim dengan hihim. Hihim. Wa ma asli tukhfi. Fi ma asli. Yang kha ni pula tebal. Jangan lupa huruf kha isti'la. Angkat pangkal lidah. Wa ma tukhfi. Mat asli fi. Ya mat sebelumnya baris bawah. Sudu. Du ma asli. Sad baris depan su. Kalau kita tak angkat pangkal lidah jadi sin su. Bila kita angkat lidah kita ni, sebahagian besar lidah kita ni, maka barulah dapat bunyi sad tersebut. Boleh tuan-puan? Jelas Suduruhum. Du ma asli tadi kita dah sebut. Ma asli. Su ni tebal Ruhum. Ra baris depan juga tebal sebab dia baris depan. Mim mati bertemu hamzah. Izhar syafawi. Suduruhum akbar. Huruf kaf yang mati. Huruf kaf tuan-tuan perempuan ada dua sifat kan yang kita nak kena sempurnakan, yang kita kena selesaikan, iaitu apa dia? Dua. Syiddah mahmusah, betul? Huruf syiddah pada kaf dan huruf kaf juga pada hams. Pada sifat hams. Jadi tahan suara terlebih dahulu. Lepas tu baru lepaskan nafas. Suduruhum akbaru. Kalau berhenti akbar. Tapi kalau kita sambung macam biasalah. Akbaru qad bayyana. Baik. Kalau berhenti pula akbar, ra ni akan jadi tebal. Sebab ra bukan sebab dia baris depan, tetapi bila ra ni dah mati, akbar bar, ra tu kan dah mati kan. Jadi kenapa dia tebal? Sebab sebelum dia baris atas pada ba ni lah. Suduruhum akbaru. Akbaru qad bayyana lakum. Qad. Okey, ini qalqalah sughra. Bayyan, nun bersabdu wajibul ghunnah. Bayyana lakum. Boleh. Bayyana, nama asli MA. Kemudian lakumul, lam pada atas, lakumul, mul ni alif lam alif lam qamariyah. Lakumul ni badal
Mad badal. Lakumul tu hamzah kan, alif mat sebelumnya hamzah pada atas, jadi kita gelar apa dia, mat badal. Kemudian ya mat asli balik. Yati in kuntum. Ya mat asli. Inku tu untuk pertemuan nun dengan kaf ni, bunyi ikhfa je begitu. Nun mati bertemu kaf kan. IKH, ikhfa hakiki. Ya ni mak asli. Ayati in kuntum. Nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki juga. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk nun mati bertemu kaf dengan nun mati bertemu ta, dua-dua ini kita kita sebut hukum nama hukum dulu. Ikhfa hakiki. Yes, sama je dua-dua ni. Cuma yang berbezanya ialah dari sudut membunyikan. Apa itu ikhfa? Sembunyilah. Sembunyikan nun mati. Jangan sebut tepat pada makhrajnya. Sembunyikan di sisi huruf kaf. Untuk yang pertama ni. Kemudian yang kedua, nun mati bertemu ta. Sembunyikan nun mati di sisi huruf ta pula. Bila kata di sisi ni, maksudnya kita dah bersedia, okay, untuk menyebut ataupun bersedia pada makhraj yang kita nak sebut tu. Huruf yang kita jumpa tu lah. Jumpa dengan ta, jumpa dengan kaf. Misal kata, macam dalam contoh ni. Jadi bunyi kedua-dua ini lain. Lain sebab apa? Beza martabat. Bezanya pada martabat. Sebab tu kalau kita belajar ikhfa ni, hukum ikhfa ni saja kalau kita belajar dalam sikit, dia menceritakan tentang martabat. Seperti yang tuan-puan tengok kawan-kawan kita tulis di ruangan komen tu. Kan? Ada sahabat-sahabat yang tulis ikhfa, tarqiq, martabat a'la, martabat awsat, martabat adna. Itu maknanya mereka dah lalu proses itu. Pembelajaran berkaitan dengan hukum ikhfa yang lebih mendalam sikit. Jadi nun mati bertemu kaf, martabat dia jauh. Adna. Dia rendah. Paling rendah. Martabatnya paling rendah sekali. Sebab apa? Makhraj nun dengan kaf ni jauh. Jadi bunyinya inku. Kalau yang nun mati bertemu ta, kuntu. Kuntu. Beza tak? Tuan-puan dapat tak dengar perbezaan tu? Dapat dengar tak perbezaan tu? Saya ulang sekali lagi. Kuntum. Kuntum taqilun. Ada beza. Jadi kenapa saya cerita? Yalah sebab itu adalah sebahagian daripada ilmu, cabang ilmu untuk ikhfa hakiki ni. Jadi tak nak kena ceritalah. Mungkin ada di antara kita yang kurang faham, kurang jelas. Dan mungkin ada yang tanya, Ustaz, kalau tersilap untuk lakukan perbezaan martabat tu, jadi salah maksud ke? So jawapannya tidak. Ada kesalahan tersembunyi je. Maknanya kalau orang awam buat, dia bukan jadi satu keaiban, tapi dia jadi istilah dia apa? Maksudnya jauh daripada kesempurnaan. Begitulah kalau dalam kitab dinyatakan begitu. Sebab dia berbeza. Dia melihat kepada siapa yang baca tu. Kalau guru Quran ke dikira, di sisi ulama dikira aib lah benda tu. Kan? Kalau guru Quran ataupun orang yang menjadi, kita kata apa? Apa istilahnya? Menjadi orang rujukan contohlah. Kan? Maksudnya ahlinya. Jadi bila kata ahlinya, orang akan datang untuk jadikan rujukan. Jadi kalau kesalahan-kesalahan macam ni berlaku, maka dikira sebagai aib lah, satu benda yang illah, ada kecacatan sedikit. Tapi kalau untuk orang awam, tak mengapa.
Tapi bukanlah bila kata orang awam tak mengapa ni maksudnya kita selamatlah. Tak apalah ustaz, kami bukan mengajar pun. So kami buat je lah, lantak kami lah nak buat macam mana. Tidaklah begitu. Tetapi kita cuba kan, kita cuba belajar. So, tujuannya apa? Untuk kita rasa puas hati dengan bacaan kita. Itu sahaja. Betul tak? Tak ada tujuan lain. Tuan-puan belajar pagi ni pun tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu, untuk tambah pengetahuan dan sekaligus memperbaiki kualiti bacaan. Betul ke betul, tuan-puan? Setuju ke tidak? Tulis sikit di ruangan komen. Setuju. Okey. Risau juga cakap-cakap ni kan, tak setuju pula. Jadi begitu. Ada beza. Okey. Jadi faktor nun dengan ta tu sebab makhraj dia dekat lah. Makhraj dekat. Kuntum taqilun. Mim mati bertemu ta. Kita sambung nak habis dah pun. Mim mati bertemu ta ni izhar syafawi. Taqi. Huruf qaf baris bawah qi. Qaf baris bawah qi. Tebal. Kemudian lun kat sini ma'arid lisukun. M-A-L. Mad arid lisukun. Kita berhenti pada nun dan sebelumnya terdapat mad asli. Boleh? Tuan-tuan puan? Bunyi dekat dengan jauh ke? Makhraj. Yang dimaksudkan dekat atau jauh tu, siapa tanya tadi? Tuan Mazlan. Maksudnya dari sudut kedudukan makhraj tu. Kalau nun mati, tak apalah saya tulislah in kuntum. Okey, saya tulis. Kecil pun non-nun lah. Sekarang tuan-puan tanya, mana nun ustaz? Okey, ni nun mati bertemu dengan nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu dengan ta. Jadi kat sini kita sebut ikhfa hakiki tarqiq martabatun adna. Kalau ini pula ikhfa hakiki tarqiq juga nipis. Tapi dia martabat a'la. Boleh faham ni? Boleh baca kan? Bila sebut martabat adna ni, maksudnya makhraj nun mati jauh dengan makhraj kaf. Ni. Makhraj nun mati jauh dengan makhraj kaf. Kalau martabat a'la ni maksudnya makhraj nun mati dekat dengan makhraj ta. Tu je. Jadi bila kata tarqiq ni maksudnya nipis, dengung nipis. Kalau ikhfa ni nama hukum lah.
Boleh faham nama hukum? Nama hukum dia ikhfa hakiki. Nama hukum ni bab tebal nipis. Tu je. Boleh ke tuan-tuan perempuan? Boleh baca ke ni? Nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta. So itu saya tulis tu. Ikhfa hakiki. Nama hukum. Kalau yang tarqiq ni pula, dia punya kadar dia tebal ke nipis. So samalah. Ni pun sama. Sama-sama nipis. Cuma yang menjadikan perbezaan pada bunyi tadi ialah nama hukum dah sama. Nama hukum sama. Kalau nipis pun sama-sama nipis. Tapi bila baca, kenapa satu ing, satu kul, satu kat sini ing, kat sini kul. Bezanya ialah pada martabat ni. Adna, a'la. Apa makna dia? Ni. Disebab apa yang kita faham tentang apa yang kita nak faham tentang martabat ni ialah disebabkan beza jarak kedudukan makhraj tu. Kalau nun mati dengan kaf ni, makhraj dia jauh. Makhraj nun dengan kaf ni dia jauh. Sebab tu sebut adna. Adna ni maksudnya rendah. Martabat paling rendah. Sebabnya apa? Sebab makhraj jauh. Kalau a'la, maksudnya tertinggi. Teratas lah, paling atas. Martabat yang tertinggi. Sebab apa? Sebab dekat. Makhraj nun mati dekat dengan makhraj huruf ta. Saya ulang. Nun mati dekat dengan makhraj ta. Sebab tu makhraj penting. Ya, betul. Sebab tu makhraj penting. Jadi bila kata tambahan lagi, sedikit tambahan. Bila kata martabat adna ni, maksudnya ada sedikit kesukaran untuk buat. Kalau a'la, mudah untuk buat. Mudah nak buat. Buat ni maksudnya praktikal lah. Praktikal. Mudah. Ni. Penting ni. Ni ada kesukaran. Boleh faham? Tapi apa pun, ini semua ilmu dirayah, tuan-puan. Ini semua tentang ilmu teori. Dan akhir sekali berbalik kepada ilmu praktikal tu, kena bertalaki lah. Macam tu. Boleh? So inilah sedikit perkongsian tentang hukum ikhfa hakiki. Okey, kita buat corak sikit, tuan-puan. Lama tak buat nota. Okey, done. Okey, siapa nak screenshot? Silakan. Boleh. Dah. Kau ada nak screenshot ke? Buat rujukan. Itu sahaja. Boleh faham ke tu? In kun
Puan Nazrina, disebabkan kedudukan makhraj tersebut menjadikan bunyi pada dengung tu berbezakan Ustaz. A'la lebih bunyi dengung pada huruf. Kalau ikutkannya begitu. Bila dekat ni maksudnya bunyi dengung tu lebih lah. Tapi hakikat dia, dengung tu akan sampai dengan sendirinya apabila kita meletakkan makhraj ini sebagai orang kata apa, tuntutan yang utama. Sebab dia mari sendiri. Bila dah letak kat makhraj tu, maksudnya dah tepat dah tu, dengung dia akan ngam mengikut pada keadaan lidah, mengikut pada keadaan peletakan lidah kita itu, merujuk kepada makhraj huruf. Bunyi tu kan, bunyi dengung tu dah akan sendiri mari lepas tu. Sama yang macam puan cakap tu lah. Boleh nah? Wallahu a'lam. Saya tak pastilah tuan-puan pernah belajar tak ikhfa hakiki cerita sampai benda macam ni kan. Apa pun saya minta maaf lah, mungkin nampak macam terlalu dalam, tapi sebenarnya tak juga dalam. Ini kira basic lagi lah sebenarnya. Okey, begitu. Itu sahaja. Terima kasih kerana sudi mendengar. InsyaAllah. Sebab tadi tak ada contoh martabat awsat. Kalau martabat awsat ni, dia pertengahan. Maknanya makhraj tadi, dia tak jauh, dia tak dekat. Tu dia duduk tengah-tengah tu. Awsat. InsyaAllah nanti kalau ada contoh bolehlah kita share kan. Gitu. Pernah kat Kito. Kalau kat Kito tu confirm lah kan. Siapa yang ikut kelas Kito, insyaAllah lah. Memang akan dikongsikan. Cuma yang lain lah, mungkin ada yang tak pernah belajar dan sebagainya, tak apalah. Jadikan ini sebagai satu titik permulaan untuk kita pelan-pelan belajar. Jangan belajar atas demand kita je. Tak apalah. Cukup lah aku tahu ikhfa hakiki tu jadilah. Asalkan ada dengung, asalkan boleh baca, asalkan boleh. Kalau kita letak mindset macam tu, siapa-siapa pun tak boleh bantu. Itu hakikat dia tuan-puan. Tapi kalau kita meletakkan keinginan, kehendak, insyaAllah kita belajar, kita akan dapat. Hatta kalau kita ikut kelas pun, mindset kita masih lagi begitu, tak apalah. Kita ambil yang mana kita nak je. Yang kita nak kita ambil, yang kita tak nak kita biar. Kalau ada cara fikir begitu, maka memang tak ada siapa boleh bantu. Kita hanya boleh tolong cakap-cakap je lah kan. Ustaz, macam mana nak join kelas Kito tu? Setakat ni pengambilan belum ada lagi. InsyaAllah awal tahun depan lah. Sekarang ni sedang berjalan. Kelas sedang berjalan. Untuk batch yang ketiga. Kito kita ni dah batch ketiga dah. InsyaAllah next. Untuk batch yang keempat, insyaAllah awal tahun depan lah. Nanti apa-apa pun kita akan war-warkan. Ready lah siapa yang nak join lagi ke. Boleh tuan-puan tak apa, saya tahu ramai yang tak join lagi. Geng-geng geng-geng sharing taujik pagi ni ramai yang tak join lagi ni sebenarnya. Jadi ada kesempatan nanti bolehlah ambil pengalaman sikit. Siapa yang nak ulang balik pun boleh. Dulu last ambil Kito 1 kan. Ni nak masuk balik Kito 4. Mana tahu kok dapat pencerahan lain ke. Dialu-alukan. InsyaAllah. Baik, jom tuan-tuan dan puan, kita dah habis dah. So untuk hari Isnin bolehlah kita habiskan terus. Hari Isnin nanti InsyaAllah habiskan terus. Okey ke panjang sangat? Setengah muka juga ni. Tak apalah, kita try dulu. Kita nak pada masa kalau tak cukup kita sambung kendian. Apa pun tuan-puan bedah je dulu. Daripada sini sampai le bawah ni. Bedah je dulu. Nanti hari Isnin nanti kita tengok macam mana. Nak ambil separuh ke, boleh langsam habiskan semua ke, macam mana? Wallahu a'lam. Baik. Baru join dan penyebaran. Alhamdulillah. Okey, jom. Sama-sama sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan. Dah pukul berapa ni? Oh, awal lagi. Jelas sebab ayat kita pendek kan.
Kita baca dulu. Jom. Boleh sama-sama. Ambil daripada ya ayyuhallazi tu, ayat yang kita bedah tadi lah. Ya ayyuhallazi sampailah in kuntum ta'qilun. Gitu. InsyaAllah. Apa maksud Kito, Ustaz? Okey. Kito ni maksudnya kelas intensif tajwid online. Kelas intensif tajwid online. So kita singkatkan namanya Kito lah. Itu je. Minta maaf lah sebut Kito tak cerita pula apa dia kan. Kito tu kelas intensif tajwid online. Kelas ni dia bertempoh. Kelas bulanan lah, kelas bulanan. Kalau nak kata macam mana konsep ataupun pengendalian dia, sama ke macam sharing tajwid? So jawapan dia tak sama. Saya pernah sebut dah sebelum ni. Ada orang anggap kelas Kito tu, kelas intensif ni sama macam sharing tajwid. Saya rasa tak sama. Saya rasa lah, saya yang mengajar kan. Tapi tak tahulah, apa pun berbalik kepada siapa yang mengikut, mungkin rasa pengalaman tu macam mana. Sama ke dengan sharing tajwid ni dengan ikut kelas Kito ni? Yang boleh bagi jawapan, yang berhak memberi jawapan, dia orang lah, sebab dia orang yang ikut. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, memang saya rasa memang tak sama lah. Memang tak sama. Gitu je. Tapi tidaklah cakap lebih-lebih. Saya jawab gitu je lah, tak sama. Apa pun berbalik kepada kita punya pengikut kita. Alhamdulillah, follower kita. Baik. Jom. Ready semua? Kita tinggalkan dulu komen buat sementara. Kita fokus pada bacaan, insyaAllah. Tarik nafas dan dalam. Tarik nafas dalam. Kita mulakan, insyaAllah. Tarik nafas sekali lagi. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Jazakumullah. Terima kasih sahabat-sahabat yang tolong bagi respon kepada soalan tadi. Jadi insyaAllah lah ada rezeki kita jumpa lagi. Ada jodoh panjang insyaAllah. Mungkin tuan-puan jodoh belajar Quran tu mungkin setakat ini je dengan saya dalam sharing tajwid, ataupun cukup dalam seminar-seminar kan. Ada jodoh panjang sikit lagi, mungkin jumpa dalam Kito ataupun kelas-kelas mastery dan sebagainya. Kalau tak ada jodoh, mungkin terhenti sampai hari ini. Akan datang tuan-puan ditakdirkan bersama guru-guru yang lain. Jadi macam itulah kehidupan. Apa pun jangan putus asa dan teruskan belajar dan terus belajar. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. So saya rasa tak ada apa-apa. Untuk esok lah tuan-puan jangan lupa kita punya program kemuncak kita pada esok hari. Saya harap semua ada untuk program mengaji for beginner. Boleh tuan-puan yang sedang menonton ni, jom sama-sama esok dalam program percuma kita mengaji for beginner. Saya akan bergandingan bersama Encik Ifan. Hari demi hari kita bercerita tentang ni. So esok lah hari kemuncaknya, 27 November 2021. So tema, ada tema. Hari tu ada orang tanya, Ustaz tak pakai baju purple pun kan. Saya tak sempat nak iron itu. Tapi kalau betul nak rancang, esok kita boleh buat betul-betul pakai purple. Boleh nak? Esok kita set pakai baju purple. Jadi insyaAllah tuan-puan yang mungkin ada yang baru join, untuk link kita nak dapatkan kita punya program ni esok melalui Zoom. So untuk dapatkan akses Zoom tu nanti kena ambil dalam grup Telegram. Link Zoom ni nanti ada dalam grup Telegram. Jadi kena join grup Telegram lah. Macam mana nak join grup Telegram? Tekan di ruangan komen tu, tengok ada link untuk masuk dalam grup Telegram tu. Jadi nantikan info-info daripada kami. Dan insyaAllah esok dalam 15 minit sebelum mula kita akan berikan link tersebut. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Esok kita pakai tema purple. Esok saya pun pakai purple. Macam on tak on tuan-puan? Boleh esok boleh purple set. Kita bagi jadi. Kita bagi jadi. So itu sahaja. Siapa, kalau tuan-tuan perempuan nak bertanyakan tentang kelas-kelas dan sebagainya, kalau tuan-puan ada berhajat, insyaAllah awal tahun 2022 nanti kita plan untuk buka kelas kanak-kanak secara online lah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan berminat untuk mendaftar anak-anak ke cucu ke, boleh berhubung dengan tim kami, insyaAllah kita akan bantu. Jadi tuan-puan boleh tolong war-warkan kepada yang berminat. Kau ada anak kecil kan, dia nak juga. Kalau mak nak dengan izin ngaji, anak pun nak dengan izin ngaji. Kalau opah pun nak dengan izin ngaji, cucu pun nak dengan izin ngaji. So insyaAllah kita satukan. Jadi untuk awal tahun depan, tahun 2022, insyaAllah kita akan buka pengambilan untuk kelas kanak-kanak. So boleh join. Begitu juga untuk kelas individu. Kalau tuan-tuan perempuan ada yang berhajat untuk bertalaqi secara individu, InsyaAllah kita ada sediakan juga. Kita ada barisan guru di belakang saya ni. Bukan belakang saya sekarang lah. Kami di Izin Ngaji ni ada barisan guru yang insyaAllah akan cuba sedaya upaya membantu tuan-tuan perempuan untuk melepaskan hajat tuan-puan untuk bertalaqi, insyaAllah.
uh, Itu saja. Siapa yang berminat boleh tekan link. Semua link tu ada je kat atas. Nak tekan. Kalau tak nak, tak apa, relax dulu. Mungkin bukan sekarang kan, akan datang pun tak apa, insyaAllah. Nak bagi mahir dulu kan, nak ikut kita dulu ke, tak ada masalah. Itu sahaja untuk masa ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita baca doa dulu, tuan-tuan dan puan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. InsyaAllah kalau dapat bertalaki dengan Ustaz lagi mantap. Gerun sikit lah. Nak gerun apa? Baik. Jumpa esok tuan-puan, insyaAllah. Bertemakan warna purple. Kalau yang perempuan eloknya pakai tudung lah purple. Kalau pakai baju risau tak nampak kan. Atau dah kameranya nampak muka kepala je kan, baju kadang tak nampak. Jadi pakailah tudung, nampak berserinya tu. Boleh tuan-puan? Esok kita jadi puteri lilin warna purple ramai-ramai, boleh? Yang perempuan lah. Kalau yang lelaki steady je. Okay, kalau ada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan yang lelaki pun boleh bergaya esok dengan baju Melayu purple kalau ada, silakan. Kan? Kita nampak meriah sikit suasana. Yang paling penting kamera kena buka esok. Kita izin ngaji ni memang titik berat bab kamera lah. Okay? Walaupun online, kita tetap nak bersua tu supaya nampak. Okay? Orang tak apa, semangat kita tu, semangat berpasukan orang kata. InsyaAllah, mudah-mudahan jangan malu, jangan segan. Puan Nazrina nak pakai gincu purple katanya. Boleh. Pakai gincu purple. Siapa ada gincu purple pakai. Nak buat separuh-separuh boleh. Sini macam terang sikit, sini macam pekat sikit. Terpulang tuan-puan. Tapi kalau kena gelak dengan kawan-kawan, saya tak tahulah. Itu bukan urusan saya. Gurau. Okey, jom. Doa pun sudah. Jadi insyaAllah saya undur diri dahulu tuan-puan. Jumpa lagi pada minggu depan. Selamat berhujung minggu. Dan jumpa esok pagi insyaAllah setengah hari. Dan kalau tuan-puan ada hajat nak pergi bercuti dan sebagainya, saya doakan agar lancar urusan tuan-puan. Kita jumpa pada hari Senin nanti untuk episod yang berikutnya, episod 208. Jangan lupa kita punya task. Okey, tuan-puan boleh buat siap-siap, bedah siap-siap. Nanti hari Senin kita semak bersama-sama. InsyaAllah biiznillah. Uqabilukum ba'da usbu'. Kita akan jumpa lagi selepas seminggu ini insyaAllah. Dan untuk sharing tajwid lah. Maksud saya, esok lain punya slot. Apa lagi? Tak ada apa dah. Teruskan doakan kami izin ngaji agar terus maju ke hadapan. Dan jangan lupa hashtag kita tuan-puan, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberikan nikmat dan peluang, segala peluang ruang yang ada pada kita hari ini untuk terus berada dalam jalan kebenaran. InsyaAllah, mudah-mudahan.
Moga-moga kita bersahabat dengan Quran Amin ya rabbal alamin. Itu saja daripada saya, Ustaz Hadi. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dahulu dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladhi tawassaw bil haqq. Sadaqallahul azim. Tergelak saya baca tu. Lelaki pakai songkok purple katanya. Atau jenuh nak pergi ngalanya pun. Songkok tu. Songkok jarang ada warna ke tak? Kalau ada tu pun sebabkan mungkin dah lama benar ataupun terendam dalam air nila. Selalunya itu je. Asbab musabab songkok ni jadi biru, berkeruh, kan, comot. Dia selalunya hitam je. Okay, so tak apa, saya faham. Itu semua gurauan. Terbaik. Jumpa esok. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم
Pengasih dan Maha Penyayang, untuk bercakap denganmu Tuhan, mengizinkan ku minta padamu, memuja-memuji sepenuh hatiku, memohon munajat padamu ya Rabbi. Tapi aku khawatir ketika menghadapmu, tidak pula pandai beradab denganmu. Aku mula bimbang kalau aku derhaka dalam ketaatan. Bukan rahmat darimu yang ku dapat, tapi ku kan dapat kemarahanmu. Ya Rabbal Alamin, maafkanlah aku. Ya Rabbal Alamin, maafkanlah